A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya ingin memperkenalkan ahli panel yang tidak asing lagi di KIAS maupun di antarabangsa. Ahli panel yang pertama saya memperkenalkan yang berusaha Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah, pensyarah Jabatan Syariah KIAS yang juga merangkap pengarah Institut Bahasa Antarabangsa KIAS. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum wa marhaban. Ahli panel yang kedua yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, pensyarah di Jabatan Syariah KIAS yang juga merupakan musyrif Pondok Sungai Durian. Assalamualaikum Doktor. Alhamdulillah. Sihat Doktor? Alhamdulillah bikhair. Temukan masa saya untuk izinkan saya untuk mempersoalkan beberapa soalan kepada ahli panel. Izinkan saya mempersoalkan soalan kepada ahli panel yang pertama iaitu Dr. Muhammad Azhar. Okey Doktor. Bolehkah Doktor berikan dalil-dalil syarak yang mensyariatkan adab menuntut ilmu secara alam maya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula wa yuhiya bi iznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Suratul Syura. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa nitalam hadi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah faqina fiddin wa alimna ta'wil. Rabbana zidna ilma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atina bi khair ya arhamar rahimin. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Akh Arif Budiman, moderator kita pada pagi yang berbahagia ini, merangkap Presiden atau pengurusi Nadi Syariah. Saya juga berbahagia seseronok pada pagi ini dapat bersama Fadil Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman daripada Pondok Sungai Durian, juga merupakan pensyarah Jabatan Syariah. Kami bersiaran daripada tempat yang jauh, hampir mungkin berapa doktor kita macam hampir mungkin dalam 45 km, 50 meter, tapi masih kita boleh bersiaran. Ahlan doktor. Dan juga Jabatan Ketua Jabatan Syariah Al-Fadilah Al-Doktor Dr. Nurul Akmal bin Muhammad binti Muhammad, aku Ketua Jabatan Syariah. Dan saya tidak lupa juga kepada seluruh pelajar-pelajar Syariah dan juga yang mengikuti program kita atau bicara ilmiah kita pada pagi ini. Yang keduanya saya ucap tahniah lah doktor, kita sama-sama ucap tahniah kepada An-Nadi Syariah kerana pada hari ini mengorak langkah ke depan untuk mengadakan program seumpama ini. Saya harap dia pengurusi ataupun Arif Budiman dan seluruh jawatan kuasa sentiasa berfikir untuk bagaimana kita mengambil manfaat daripada kemudahan yang kita ada. InsyaAllah. Menjawab soalan yang ditanyakan tadi, itu pun bahaya tu. Orang tanya tentang dalil tu, Dr. Basit mungkin boleh tambah. Saya pun rasa gerun bila Arif Budiman tanya mana dalil ni. Ini masalah zaman sekarang ni. Apa buat kena dalil, apa buat kena dalil. Kalau orang tanya itu, kita kena tidak ada masalah. Dan itulah sebenarnya fungsi Syariah. Itulah fungsi sebenarnya Jabatan Syariah, pengajian agama, kena sentiasa ke depan, berdepan dengan masyarakat untuk menjawab segala persoalan berkaitan dengan, utamanya dengan berkaitan hukum hakam. Di antara perkara yang baru iaitulah bagaimana sistem pengajian secara online ini, apakah ada dalil-dalil di sana daripada dalil syarak yang boleh kita sandarkan. Baik, dalam ayat yang saya bacakan dalam surah Syura itu sebenarnya sudah cukup untuk kita mencari dalil, kerana dalil itu kita ada dua bahagian, iaitu dalil sahih, yang keduanya dalil ghairu sahih. Dan bila kita sebut dalil itu maksudnya mursyid, iaitu ma yastadillu bihi. Apa yang kita ambil dalil, dengan dalil itu al-ilmu, kita dapat mengetahui sesuatu khabar atau sesuatu peristiwa atau satu benda dari ilmu yang sebelumnya. Baik.
Dalil mudah je, iaitu sebenarnya wahyu kita ataupun Islam itu sendiri, sumber tertingginya ialah Al-Quranul Hadis. Inilah dalil yang paling kuat yang kita boleh kemukakan kepada masyarakat. Bagaimana sumber yang tertinggi dan merupakan sumber induk Al-Quran wal Hadisun Nabawiyah adalah dalil yang disampaikan melalui wahyu. Disampaikan melalui wahyu. Dalam ayat ini dibacakan dalam surah Syura itu, wahai anak-anak semua yang dihormati, maka Allahu li basyari, maka li basyari maaf, ayyukallimahu Allahu illa wahya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala untuk dia berfirman dengan manusia itu kecuali telah ada tata cara yang telah dikhususkan untuk menyampaikan ilmu itu. Maka itu dah dalil bagaimana bahawa untuk menyampaikan ilmu itu mesti mempunyai wasilah. Apa yang disebut oleh ketua jabatan tadi, ilmu ini kena ada 5 rukun. Yang pertama ialah guru atau muallim, yang keduanya murid atau talib, yang ketiganya ialah kurikulum yang kita kata sebagai ilmu itu, yang keempatnya ialah al-wasilah, yang kelimanya ialah bi'ah salihah. Kelima-lima syarat ni, hari ini insyaAllah kita bincang secara ringkas, kita gabungkan bagaimana menyampaikan ilmu. Jadi Allah telah menyebut dalam firman-Nya itu, sama ada melalui wahyu ataupun tidak, atau min wara'i ijab, ataupun melalui di sebalik adanya ijab-ijab yang tertentu, atau Allah mengirimkan seorang rasul sebagai rasul yang menyampaikan wahyu fayuhiya biiznihi, maka Allah menyampaikan wahyu dan ilmu itu, nur-nur dari wahyu itu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Justru di situ kita dah dapat dalil bahawa adanya metod pelbagai yang telah dikemukakan oleh syarak untuk menyampaikan ilmu itu berdasarkan kepada wahyu menurut konteks dan tahap-tahap ilmu. Oleh kerana wahyu itu daripada Allah, maka Allah tidak menurunkan terus wahyu itu melalui kecuali adanya kaedah-kaedah yang tertentu. Jadi pertama ialah kita telah ada dalil bahawa menyampaikan ilmu mesti ada kaedah dengan juga wasilah. Dan kita kalau panjangkan dalil daripada suratul Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Cerita bagaimana yang disahihkan oleh Imam Bukhari apabila Jibril alaihissalam tidak terus menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad kecuali Iqra ya Muhammad. Kemudian dia peluk Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad. Kan itu kan ada tertib, itu kan ada cara yang perlu kita gunakan untuk menyampaikan wahyu-wahyu. Dan inilah yang kalau saya nak panjangkan dalil yang jelas bahawa pengajian secara alam maya ini penting. Dr. Basri pun kena bagi pengukuhan tu. Takut mana tahu kita kata nanti ngaji online ni, belajar cara online ni tak ada nasyarak, maka kita belajar lebih kurang. Itu salah. Kenapa? Ada dalil seperti mana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha daripada Imam Bukhari meriwayatkan bahawa bagaimana bila ditanya wahyu disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad, ahyanan ya'ti misla salatil jaras. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk yang ada loceng, kadang-kadang ahyanan yatamassalu bihil, iaitu malaku rajulan, kadang-kadang mari berupa pada seorang bentuk seorang laki-laki, yukallimuni, lalu menyampaikan kepadaku wahyu seperti mana disaksikan oleh para sahabat dalam cerita mal iman, mal Islam sampai dan sebagainya. Jadi dengan sini kita dapat dalil bahawa menyampaikan wahyu itu adalah mempunyai bentuk-bentuk dan cara, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung, bergantung kepada keperluan tempat dan masa. Yang pentingnya 5 rukun itu telah dicapai, dipenuhi. Pertama talib, guru. Yang kedua muallim. Yang ketiga adalah kurikulum. Yang kelimanya adalah wasilah. Yang ketiganya bi'ah. Jadi yang kelimanya bi'ah. Jadi kelima-lima rukun ini telah disempurnakan. Sebab itulah kalau kita tengok contoh bagaimana fatwa kebangsaan, kalau tak silap saya ialah pada 2011, telah menghukumkan mengenai akad nikah perkahwinan melalui secara sidang video atau online itu sah menurut syarak berdasarkan kepada syarat-syarat tertentu. Dr. Basri telah sebut pada forum hari itu, iaitu nikah melalui online itu pun sah. Sidang audio itu sah. Jadi itu juga melalui online. Dalam konteks hari ini, ekonomi, transaksi
berlaku dalam bentuk online. Jadi tidak ada suatu jumud atau sesuatu yang Islam itu kecuali dia memberikan kemudahan berdasarkan kepada konteks dan keperluan. Jadi dalil-dalil yang saya telah kemukakan ini telah membuktikan bahawa sampai surat, kalau zaman dulu sampai surat melalui postman, sekarang menyampaikan maklumat melalui online berdasarkan kemudahan-kemudahan yang tertentu. Dalil yang saya tegaskan bahawa sabit bin nasi, walaupun ghairu sahih cara yang kita buat ini, tetapi qat'i dari sudut apa yang telah dimuafakatkan oleh ulama sehingga jual beli itu pun sah. Sampai tahun itu yang kita anggap merupakan satu nilai atau satu akad yang penting di dalam kehidupan kita pun sah. Maka begitulah ilmu yang disampaikan melalui online itu telah ada dalil yang begitu besar, iaitu dalil syarak itu, iaitu Islam melalui wahyu itu disampaikan oleh Allah melalui metod wasilah-wasilah yang sesuai dengan keadaan dan tahap kepada ilmu itu. Saya sepada itu dulu perkongsi saya. Terima kasih kepada Fadil Doktor atas perkongsian sebentar tadi. Jadi jelaslah kita sebagai kita mahasiswa ni, kita dapat mengetahui pelbagai dalil-dalil untuk yang khusus untuk menuntut ilmu secara alamaya ni. Betul Doktor? Jadi soalan yang kedua diajukan kepada Fadil Dr. Abdul Basit. Soalannya, apakah pengajian secara online ini akan menjejaskan keberkatan ilmu kerana asal menuntut ilmu ialah secara bersemuka dengan guru. Panggil masyafah, murid dengan guru. Boleh Doktor perjelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Yang dihormati Saudara Arif selaku moderator, Fadil Dr. Muhammad Azhar selaku ahli panel, semua para pensyarah kias, para pelajar muslimin dan muslimat yang ada bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita berpeluang untuk bicara adab berguru, adab menuntut ilmu melalui online. Jadi alhamdulillah tadi Ustaz Azhar sudah bincang-bincangkan tentang bagaimana ilmu itu diterima, ditalaki. Cuma timbul sekarang ni kebimbangan sebahagian daripada masyarakat. Dia kata kalau kita belajar ilmu melalui online ini tak ada berkat ilmu. Itu dibimbangi kan. Sebab cara belajar itu dia panggil musyafahah, belajar dengan guru, bertalaki, berlutut dengan tuan guru, itu di antara adab. Maka mari zaman kita ini, terutama sekali selepas wabak COVID ini, yang orang kata wabak, ada tak kata wabak, macam-macam lah cerita dia, masih belum selesai lagi. Maka kita mengatakan bahawa talaqi, mana berdepan dengan guru, dengan wasilah yang ada pada kita hari ini, sebagaimana Ustaz Azhar sebut tadi, banyak wasilah. Kata di para ulama, ini kata-kata hikmah, yamutul alim wa yabqal ilmu fi kutubihi. Para ulama telah mati, tinggal lagi ilmu dia terkandung dalam kitab-kitab dia. Dan alhamdulillah ramai orang yang mengambil faedah daripada kitab tersebut. Ambil faedah daripada kitab-kitab tersebut, sehingga dalam ilmu sanad dia panggil al-wijadah. Benda yang kita jumpa ni melalui kitab ni boleh tak dikira sebagai belajar? Jawabnya semua orang terima. Cuma saya tambah di zaman kita ini, yamutul alim wa yabqa sautuhu wa suratuhu. Ini tambahan Ustaz Azhar. Mati orang alim zaman kita ini, tinggal lagi gambar dia, tinggal lagi suara dia. Ada setengah tuan syekh kita ni, dia rakam suara saja. Dan mengikut teknologi lah, teknologi zaman-zaman dulu. Macam anak belajar dengan Syekh Atiyah rahimahullah ta'ala di Masjid Manabi, masa tu tak ada lagi rakaman TV. Jadi
kuliah pengajian dia syarah kitab Muwatta, syarah kitab yang syarah di Masjid Nabi. Sampai hari ini kita boleh belajar lagi, kita boleh guna lagi kita melalui suara sautiah. Dia panggil maktabah sautiah, sudah ada. Maka kita mengatakan zaman kita hari ini bukan saja kita boleh dengar suara, kita boleh tengok tuannya sekali, dan dengan adanya mazhab baru Zoom, apa yang kita guna ini, Yat ni, dan banyak lagi alat-alat Google, Classmate lah, apa macam-macam mazhab yang timbul. Jadi kita kata alhamdulillah, ini semua wasail at-talaqi. Cara-cara berguru. Yang dulu kata-kata tuan guru kita, man la syaikha fa syaitanu syaikhu. Siapa tak ada guru, syaitan guru dia. Itu tak sama dengan apa yang kita belajar ini. Sebab kita belajar ini, kita tahu channel mana kita nak masuk. Hari ini saya nak belajar kitab fiqh dengan Syekh Fulan contohnya, orang Arab ke. Dan di antara, untuk maklumat para pelajar sekalian, di antara yang terkedepan dalam masalah dia panggil at-ta'lim an bu'd. Ini istilah yang diguna sebelum qawi. Dia panggil at-ta'lim an bu'd, belajar dari jarak jauh. Iaitulah yang telah dibuat di Masjid Haram Mekah dan Madinah. Di Madinah, alhamdulillah ana pergi dan ana diraikan oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi. Ana pergi, dia tarik kita pergi melawat di Masjid Nabi, tengok dia punya teknologi alat-alat ta'lim ambu'. Kita kata kalau macam ni Syekh, tak ada lagi orang belajar talaqi di sini. Dia kata la ya akhi. Yang belajar depan aku ni yang duduk sini. Tapi mungkin kena tahu, ingat ni, Dr. Azhar tahu berapa bilangan pelajar student Masjid Nabi an ta'lim an bu'd. Mengikut laporan Syekh Abdul Muhsin, 10,000 student seluruh dunia bertalaqi daripada guru di Masjid Nabawi Syarif dengan cara wasail al-ittisalat al-hadithah. Dengan cara alat moden ini. Kita kata barakallahu fikum, masya-Allah. Jadi para jemaah, para pelajar sekalian, kita hari ini soal berkat, soal tak berkat itu kembali kepada kita. Kita belajar sebagaimana kata di para ulama, mula-mula sekali kita nak belajar, kita mula dengan apa? Kita mula dengan an-niyah as-sadiqah, an-niyah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Mana kalau kita belajar ikhlas, kemudian kita minta pula subjek yang kita nak belajar ni tafsir, hadis dan sebagainya, kita cari pula guru-guru yang kita kenal, yang sudah pasti channel pun bukan channel daripada Syiah ataupun puak-puak yang scammer buat channel lah. Maka kita mengatakan insya-Allah ilmu itu berterusan sebagaimana yang telah disebut. Jadi tariqatut talaqi, cara kita nak belajar, ada kalanya dengan kita tengok, ada kala dengan ta'ammul, ada dengan tadabbur, ada dengan pengalaman, dan kita belajar daripada guru kita. Bila sama kita dengar, kita tengok kitab, kita baca Quran, kita baca majalah di masjid, kuliah-kuliah di masjid, dan alhamdulillah, kita kata alhamdulillah sekarang ni sudah ada internet. Bayangkan kalau kita tidak guna alat ini, bagaimana pelajar-pelajar kita nak belajar? Dan bagaimana kita nak berforum? Hari ini alhamdulillah ana tengok syekh-syekh kita, Jamiatul Ulama al-Hadis contohnya. Dia duduk negara Arab, ada duduk di Iraq, ada duduk di Syam. Mereka sudah buat kelas talaqi sekarang ni. Masya-Allah tabarakallah. Bersanad. Bukan saja talaqi biasa-biasa, siapnya sanad lagi. Sudah belajar, sudah dikenal pasti bahawa pelajar ni sudah hadir dalam majlis ini, majlis Astamak dia panggil ini, mereka telah berhak menerima sanad yang baik. Jadi kita kata alhamdulillah, para ulama mengatakan bahawa tariqah al-wasail itu bukan satu benda yang tauqifi, bermakna boleh digunakan alat-alat apa saja yang kita ada. Macam al-ulumus syar'iyah, ilmu syarak ni kita terima melalui hafaz. Ada pelajar yang hafal matan, hafal Quran yang pertama sekali, lepas tu dia hafal mutun, kemudian dia hafal. Yang kedua al-fahmu, faham. Yang ketiga tahlil wal istintaj, kita bawa kesimpulan apa yang telah kita belajar. Maka di sinilah ada orang belajar hudurul majalis, ada orang dengar muhadarah, ada orang dengar. Dan untuk maklumat para peserta sekalian, ana sendiri secara peribadilah yang Al-Faqih ilallah Abu Anas ni, banyak tempat dah ana pergi, selepas kita kuliah ada orang bawa mari kitab.
Dia bawa mai kitab depan saya, dia kata, Ustaz, minta tanda tangan kitab ni. Saya kata, kitab apa ni? Kitab Penawar Bagi Hati. Sebab apa? Dia kata, saya dah khatam talaki dengan Ustaz kitab ini di mana melalui YouTube. Ana kuliah yang ana sampaikan, semuanya ana masuk dalam YouTube. Jadi, dia kata dia khatam kitab ni. Boleh tak anggap saya ni sebagai murid? Jadi, ana ambil kitab dia, ana pun check tengok. Belik-belik tengok, semua yang kita kata, dia tulis belakang. Dia panggil dhabit. Dia tulis belakang. Ana kata, jadi kita memperakui bahawa pelajar ini sudah bertalaki dengan saya abra wasail al-hadithah, melalui alam ini, dan insya-Allah Allah Taala beri keberkatan kepada dia dengan niat dia ikhlas mencari ilmu. Kita kata alhamdulillah tidak menjadi halangan dan tidak menjadi kesalahan bahawa orang itu untuk mendapat ilmu dengan cara yang ada ini. Jadi alhamdulillah, anda ingat mula-mula pengalaman PKP yang pertama dulu, Ustaz Azhar boleh ingat lagi cerita. Masa tu kita pun tak tahu nak buat apa. Nak pergi masjid, ada 3 orang je boleh dibenarkan solat. Nak buka mikrofon, langsung tidak dibenarkan. Jadi anak pun ambil kamera, pasang dekat rumah ni, kita pun mula baca tafsir Quran. Kemudian baca kitab-kitab lain. Bila kita tengok dalam Facebook, Masya Allah, masyayikh al-kibar was-sighar telah mula buat kelas pengajian. Ada yang pagi, ada yang petang, ada yang ni. Jadi orang yang terperangkap di rumah, yang orang panggil satu budaya barulah. Sekarang ni dah biasa dah duduk rumah kan. Sampai nak pergi masjid pun tak apa nak pergi dah. Allah, kita mengajar di masjid, dia memang kata pada duduk dengan rumah dah, Ustaz, tak payah pergi masjid dah. Dia pandai dah main talaki kat alam maya ni. Sampai orang masjid berusing. Bimbel juga dia kata, Ustaz, orang tak mari masjid ni. Kata bimbel aku apa? Tak apa, ilmu sampah tabur tu tak penuh. Itu masalah Ustaz. Ini masalah tabur sekarang ni. Baiklah. Jadi kita kata alhamdulillah, para pelajar, para jemaah sekalian, itma'innu, tenangkan hati. Selagi kita ada wasilah untuk menerima ilmu, kita terima. Keberkatan duduk di mana keikhlasan kita belajar, insya-Allah. Cuma kita kurang satu je. Majlis ilmu ada, tapi majlis ilmu dalam masjid tidak dapat. Malam masjid kita ada i'tikaf lagi, dan kita ada, ana orang tanya kelebihan ini, ana kata macam kita pergi Mekah lah. Ustaz Azhar pergi Mekah, pahala kita solat di hotel ke, di mana-mana tanah haram 100,000 lah ke, kan? Tapi tak sama dengan orang nak solat di belakang Sudais, di belakang apa ni, Shuraim, di dekat Kaabah, tak sama. Jadi kita pun ilmu dapat, insya-Allah. Tapi majlis ilmu yang berkat sendiri, zat majlis itu sendiri, kan duduk dalam masjid tu adalah ada barakahnya situ. Dengan iktikafnya, dengan duduk di rumah Allah, itu kita tak dapat. Maka jangan kita matikan majlis ilmu di masjid semata-mata ada alam maya. Jadi kita kena jamak, waktu duduk jauh macam ni, kita guna alam maya. Tapi waktu kita ada peluang, kita belajarlah di alam nyata. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Doktor. Jadi kita jelas bahawa keberkatan ni ada di mana-mana. Betul Doktor? Ya. Jadi soalan yang kedua lah, yang soalan diajukan kepada Fadil Dr. Azhar. Sekali dengan pergolongan boleh ke Doktor? Boleh. Okey. Soalan dia berbunyi, bagaimana hendak tangani masalah pelajar yang banyak masalah seperti line internet slow. Adapun sebagai mahasiswa lah, mereka maklum isyarah tu tak tahu lagi lagu mana nak guna alam maya ni lah, cara untuk mengajar alam maya ni. Boleh Doktor perjelaskan kepada kami semua? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Al-Rasid. Banyak dia kongsi berkaitan dengan keberkatan tadi. Tip-tip yang sangat dekat dan mudah dipahami. Dengan bukti-bukti yang jelas bahawa pengajian balik alam maya ini secara amnya adalah sesuatu yang telah diterima syar'an wa aklan. Syar'an wa aklan. Jadi kalau orang itu masih lagi dalam persepsif yang jumuk dalam kepompong tempurung, maka sebenarnya timbullah masalah seperti mana soalan yang ditanyakan oleh Arif Budiman tadi. Masalah line slow, masalah tertentu. Dia ada dua. Line slow tak apa, Doktor ada basik. Saya bimbangnya otak tu slow. Cara berfikir tu slow sebenarnya. Tak semaju alam internet. Tapi kalau dia bahagian ni cepat, tok cepat. Tangan lebih cepat daripada cepat secepatnya.
Tapi dalam menggunakan kaedah pengajian semasa, maka kita kena juga bertindak seperti mana kecepatan teknologi itu. Jadi saya dari sudut itu nak sentuh beberapa perkara mengenai, saya tak nafikan bahawa kita mungkin menghadapi masalah-masalah tertentu. Contohnya ialah masalah bi'ah tadi, iaitu rukun yang kelima tadi, persekitaran yang tidak kondisif, dengan sebab banyak faktor lah, ruang bilik yang kecil, dalam rumah tu ada adik 8 orang, rumah yang kecil, jadi terpaksa belajar di bawah pokok jambu atau pergi ke surau. Bahkan ada anak murid saya terpaksa keluar daripada kampungnya, di satu kampung yang lainnya hanya ada satu line, terpaksa keluar kepada tempat-tempat tertentu untuk mencari line. Jadi saya dengan sejujurnya berkata bahawa kita harus menggunakan faktu mastata'tum. Jangan kita bermudah-mudah. Itu pertama. Sebab itulah keikhlasan. Dan kalau saya nak tambah apa yang Dr. Basit sebut tadi, saya pun setuju bahawa keberkatan itu pada ikhlas. Jadi kalau kita belajar itu kerana ikhlas kerana Allah, tentunya dia akan memberi kepada kita semangat yang luar biasa kerana kita dahagakan ilmu. Kita sangat inginkan ilmu. Jadi apabila berlaku sesuatu masalah di dalam online yang slow ataupun masalah tertentu, maka kita akan cepat mencari solusi bagaimana kita dapat mengatasi masalah tersebut. Itu pandangan saya. Jadi contohnya ialah beberapa pelajar sanggup belajar, saya tengok di belakang tu nampak mimbar. Saya tanya, awak kat mana ni? Saya terpaksa datang ke masjid Ustaz sebab rumah saya dahlah kecil, adik-beradik ramai, mengganggu konsentrasi saya. Maknanya langkah itu perlu diambil. Seperti mana Imam Syafi'i belajar miskin. Imam Abu Yusuf belajar dengan Imam Abu Hanifah 17 tahun miskin. Dan sampai mereka tak boleh nak beli buku dan sebagainya. Tapi mereka tidak menjadikan masalah itu halangan. Tetapi jadikan masalah itu sebagai cabaran. Jadi bagaimanakah kita dalam konteks hari ini sebenarnya, Dr. Basit, kita kena sentiasa memberi peringatan bahawa pengajian secara online pada hari ini sebenarnya menguji keserjanaan pelajar. Menguji dan memperkasakan tentang bagaimana cabaran dia perlu dihadapi oleh pelajar dan kemampuan yang untuk menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Ini cabaran yang pelajar kena sedar bahawa dia bukan masalah tetapi dia cabaran. Jadi persepsi cara kita berfikir itu kena romak. Jadi sepatutnya tak dengar ada masalah Ustaz, saya ada masalah online kecuali keadaan-keadaan tertentu. Tapi kalau dah acap kali itu maknanya menjadikan masalah sebagai alasan. Itu lain. Kalau masalah itu memang betul-betul masalah dan tidak dinamakan masalah dalam ilmu psikologi kecuali dia ada jalan penyelesaian. Saya rasa tak ada jalan penyelesaian ni dua je lah, tua dengan mati ya. Yang lain semua ada penyelesaian, COVID ada penyelesaian, kemudian lapar ada penyelesaian. Semua masalah ada penyelesaian illa kecuali haram wal maut. Haramu wal maut, iaitu tua dan mati. Jadi dengan demikian, saya nak sentuh mengenai keberkatan tu sikit. Sebab saya dapat idea daripada Dr. Basit tadi ialah keberkatan itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Imam Syarawi selalu menyebut bahawa ilmu yang kita belajar itu, berkat itu ada dua, duniawi wa ukhrawi. Jadi dalam, kalau saya pun berfikir macam mana duniawi pun ada berkah. Sebab dia kata orang kafir pun ada berkat. Jangan kamu kata bahawa berkat itu hanya untuk orang mukmin sajalah. Itu berkat ukhrawi. Adapun berkat duniawi itu tetap ada pada semua manusia, semua usaha dia ada berkat. Kamu tengok bagaimana orang Cina ataupun orang yang Buddha, Hindu, dia memelihara anak dia dengan pendapatan petani tapi anak semua dia berjaya. Imam Syarawi menyebut bahawa yang usul barakah. Barakat itu tidak ada apabila cara itu salah. Contohnya dia mencuri. Menipu. Itu baru tidak ada barakah. Jadi walaupun dia seorang yang bukan Islam, selagi dia berniaga dengan cara yang betul, tak menipu, barakah itu ada. Selagi dia tidak menjual benda yang diharamkan untuk contohnya menipu, maka tetap ada. Maka hal demikian, kita menuntut ilmu itu, keberkatan itu hilang apabila dengan sebab-sebab yang mendatang ataupun sebab-sebab yang lain, keberkatan itu akan makan berkurang. Jadi ataupun yang kita sebut cara tadi,
Jadi tuan-tuan, dalam hati Allah, berkat itu ada di mana-mana. Berkat itu ada di mana-mana selagi kita mematuhi hukum-hukum syarak dan adat yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Jadi belajar melalui online, ini kalau bagi saya Dr. Basit, kita boleh tambah, dia juga tanda berkat. Sebab berkat itu yazidul khair, bertambah kebaikan. Maknanya dengan online, jarak jauh itu saya terkejutlah, saya ucap respect lah kepada Dr. Basit jika dia telah berjaya mengkhatamkan kitab Penawar Bagi Hati secara online sehingga anak murid mereka. Itu dalil yang saya cukup kagum pada hari ini, bahawa itu adalah berkat. Sebab orang di mana-mana boleh belajar ilmu, mengambil kemudahan daripada, dan kita kena ingat, alamanya ini juga ialah ilmu daripada Allah. Ini juga salah satu daripada kehebatan yang Allah beri kepada ilmu, yang sepatutnya umat Islam mengambil manfaat dan keberkatannya. Mana tanda keberkatannya? Dia berada jarak jauh. Tapi ingat, kita kena mendahulukan pengajian cara nyata. Kalau duduk sebelah rumah aja, tak pergi masjid dengan melihat online saja, dengan tanpa ada sebab yang syarak, itu akan mengurangkan berkat. Jadi bagi saya, pelajar yang ada masalah, kita hargai, kita hormati, tetapi masalah bukanlah selama-lama masalah, kita kena selesai dengan pelbagai cara. Contohnya ialah dengan cara kita keluar, duduk berada, contoh ramai pelajar-pelajar di KIAS ini, duduk di rumah sewa, datang ke sini kerana di rumah-rumah mereka lemah lain yang tak baik, maka mereka mengambil pelbagai usaha. Saya ucap syabas dan tahniah kerana memastikan pembelajaran itu kondusif merupakan salah satu faktor yang akan menentukan keberkesanan kita menyampaikan ilmu. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Azhar. Jadi saya mengambil poin sedikit. Al-Fadhil Dr. Azhar menerangkan bahawa setiap masalah tu pasti ada penyelesaiannya. Jadi atas kepada diri semua mahasiswa lah, termasuk diri saya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Al-Fadhil Dr. Jadi terus kepada ahli panel yang kedua, Al-Fadhil Dr. Basit. Soalan, bolehkah Ustaz jelaskan bagaimana adab-adab seseorang mahasiswa perlu lakukan ketika sedang belajar melalui online? Boleh Doktor? Baik, terima kasih kepada Arif. Jadi adab ta'lim an bu'din ataupun adab belajar secara online di alam maya ini, ada beberapa adab yang kita kena kena ikut. Ini hasil daripada pengalaman mengajar ikut online ini, banyak dah kita jumpa dan tengok orang lain pun komen-komen di Facebook ataupun kartun-kartun juga sudah ada menunjukkan bahawa beberapa perkara ini perlu diambil perhatian. Yang pertama sekali, para pelajar, sebab ana jumpa sebahagian pelajar sampai nak berhenti, nak insihab, dia panggil nak drop, tak mau dah belajar pasal ni. Boring, letih, mengaji macam-macam. Jadi kita kata alhamdulillah wasailut ta'lim makin mendekatkan kita, dan banyak perkara. Kita dulu nak forum satu tempat dengan sahabat-sahabat kita ni, ada setengah orang ni setiap malam dia tukar ustaz. Malam ni dengan orang ni. Saya kata Masya Allah, ramai juga orang ustaz-ustaz kita ni yang bekerja untuk menyebarkan ilmu. Jadi untuk khusus para pelajar, khasnya murid-murid kita di KIAS dan di kolej lain-lain, yang pertama, para pelajar mesti iltizam dengan adabil hudur, adab belajar. Contohnya, kita tahu dah, jam kuliah kita pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, maka kita kena iltizam dengan waktu. Pukul 8 pagi kelas, 7.30, 7.45 kita siap mandi, pakai comel-comel, pakai baju lawa-lawa dah, makan molek, duduk secara seolah-olah macam kita duduk depan guru kita. Itu di antara adab. Ni pelajar bila kita suruh buka kamera, lambat nak buka. Rupanya entahlah dia duduk atas, mungkin duduk tidur atas katil je, sumbat telan telinga wayar, boleh dengar apa orang cakap. Bila disuruh buka kamera, baru gelabah. Mana nampak sangat. Mana dia tak tahu di mana. Ini di antara kita tidak jaga waktu dan tidak jaga adab belajar. Jadi nak masuk kelas, pakai comel. Tak, ikutlah, pakai jubah, pakai baju pun janganlah pakai t-shirt, baju tidur, masuk kelas. Bila orang suruh buka kamera, baru nak cari baju lain nak pakai. Jadi itu
itu masalah. Ada setengah orang ni bila kita suruh panggil-panggil mari, genyih mata baru. Oh, baru bangun tidur. Dia dah tidur ada tu. Ada satu kes yang reality, saya tengok kartun buat. Dalam kartun ni, Ustaz Zahar. Dia, bila mak dia cakap, Ustaz, pensyarah boleh ulang balik tak semula? Saya tak faham ni. Nanti anak saya tak faham pula apa yang saya tulis. Maknanya bukan anak dia yang belajar, mak dia masuk kelas, anak dia entah di mana. Satu hari, satu kes, anak suruh pelajar ni panggil nama dia. Dia tak mute-kan suara, mak dia panggil, abang, cepat, ustaz panggil namamu. Jadi barulah kita tahu yang belajar tu mak bukan abang. Abangnya entah duduk makan kat dapur ke, duduk tidur dalam bilik ke. Yang pentingnya kehadiran tu berlaku. Sebab bila kita guna mana-mana program, contohnya Zoom ni dia akan rakam kehadiran kita berapa minit. Kita kata ini di antara adab yang tidak beradab. Maknanya kita suka-suka ya buka masuk join kita punya kelas, kita entah di mana. Lah. Di antara keberkatan itu kita duduk dalam majlis yang cantik dengan pakaian ilmu. Kita kena ingat Al-Imam Malik rahimahullah taala bila dia nak mengajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berpakaian dulu, kemah pakaian cantik, kalau main-main nak tanya tepi jalan dia tak jawab. Itu menunjukkan bahawa ihtiram majlis ilmu walaupun dengan cara alamiah. Kita anggaplah bahawa saya sekarang ni berhadapan dengan Dr. Azhar. Walaupun kita duduk di 50 km jarak jauh. Tak. Tapi anda sekarang ni macam di forum di masjid. Dia duduk sebelah, saya duduk sebelah. Kita anggap gitu. Arif Budiman duduk depan saya macam kita duduk dalam kelas DK10. Ingat macam tu. Barulah kita rasa ihtiram itu kena ada. Itu di antara yang saya nampak kekurangan yang berlaku kepada pelajar-pelajar di saat ini. Jadi tidak bersedia. Lebih-lebih lagi muslimah. Kita dalam kelas ni terpaksalah kena campur kan Zoom ni sebelah-belah. Jadi pakailah pakaian tutup aurat. Hari ni kalau nak pakai mask, nak pakai pelitup muka pun tak apa, ganti daripada purdah. Boleh je. Supaya orang tak tengok muka kita dah. Jadi kita orang panggil pakai hijab, pakai purdah juga dengan pelitup muka pun boleh. Jadi macam-macam wasilah ada. Itu yang pertama, adab masuk kelas. Kemudian iltizam bil waqti. Dulu kita boleh cakap, Ustaz maaflah saya lambat, motor saya pecah tayar, trafik jam kat Mulung, lambat masuk dalam kelas contohnya dekat. Sekarang ni apa yang jam? Jam bangun lambat pagi. Itu ya jamnya. Maka kita jangan jamkan diri kita. Kita iltizam dengan waktu. Pukul saya pukul 2 ni ada kelas. Bagi tahu awal-awal ke mak, saya pukul 2 ada kelas. Mari saya bantu mak masak tengah hari ni. Jadi kita makan awal, pukul 2 kita dah ready. Dia 1.55 sudah ready depan alat komputer kita dah pasang. Maka itu juga perlu. Dan juga membuat persiapan tempat kita nak talaki itu kat mana. Ini kalau atas meja-meja lah. Sebab itulah saya cadangkan pelajar-pelajar, dia tukar posisi. Kalau dulu meja kita menghadap ke arah dinding kan. Sekarang ni kita pusing meja, komputer kita duduk tengok orang supaya kalau adik-beradik kita lalu kat belakang, mak kita lalu ke, biasalah emergency, tiba-tiba orang tekan loceng kat pintu. Mak tak tutup aurat, lalu kat belakang. Jadi nampak tak aurat. Jadi bila kita duduk macam ni, saya duduk sini, belakang saya dinding, jadi orang lalu ke depan, anak saya pusing kat depan pun tak jadi masalah. Tidaklah menjadi satu benda yang kelang kabut. Itu menyediakan tempat yang kondusif untuk kita bertalaki dengan cahaya lampu yang cukupnya. Tadi cerita tentang nak cari line tu Ustaz Azhar ada sebut, saya tak nak sebut banyak kali lah kan. Kemudian di antara adab lagi, channel yang kita nak masuk tu pastikan. Orang ni mengajar betul. Ada setengah orang ni mengajar banyak tapi dia punya masdar, dia panggil masdarut talaqi, sumber dia ajar tu pelik-pelik dah. Asyik duk cerita tentang benda-benda yang Israiliyat saja. Ustaz Azhar dulu banyak tulis tentang Israiliyat dulu. Entah mana dia punya makalah dia, hilang ke cetak balik. Jadi cerita Israiliyat ni menarik. Saya pun suka waktu mengajar tafsir. Kalau sebut Israiliyat nampak berminat orang. Tapi kita nak ajar didik masyarakat ni biarlah kita ajar yang baik-baik. Maka pelajar-pelajar mula-mula masuk, kita kena tutup mute kita punya suara dan juga kamera kita tutup dulu. Untuk sementara bila ustaz kita atau moderator kata buka kamera, baru kita buka. Mana buat satu persiapan supaya orang tidak terkejut tengok. Kita buka kamera dah jadi benda belum siap lagi. Ataupun kita sendiri yang tak ready dengan penampilan kita yang tidak baik.
Dan ini yang penting sekali mute suara ni sebab banyak suara-suara dapur tu masuk dah. Kelekang macam-macam bunyi, macam-macam cerita. Dan ustaz, ini untuk guru juga, perlu maklumkan kepada pelajar program apa yang kita nak guna. Sebab kalau pelajar tak ada program tu, Zoom tak ada contohnya, jadi bila dia nak masuk tak boleh. Ataupun apa yang kita guna hari ni. Jadi maklum awal supaya orang bersedia boleh install, boleh download dia punya program supaya waktu talaqi tidak ada masalah. Jadi itu je lah masa kita sangat terhad para pelajar sekalian. Itulah sedikit daripada adab-adab. Alhamdulillah saya dah sempat keluar satu buku, dan buku ni kita telah wacana ilmiah dulu di KIAS tahun lepas sebelum Covid. Jadi adab murid dan guru. Jadi alhamdulillah buku ni penting sangat untuk pelajar-pelajar, bukan pelajar dan guru, untuk kita bertalaqi, kita belajar sebab banyak adab-adab yang telah digariskan oleh Al-Imam Al-Hafizun Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Muqaddimah Majmu', kemudian diikhtisarkan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah, diterjemahkan oleh pelajar-pelajar sahabat-sahabat dan disyarahkan oleh Abu Anas afallahu anhu wa an walidayh. Jadi terima kasih Arif, itu jelah perkongsian kita dengan masa yang terhad ini, wallahu alam. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Azhar, Al-Fadhil Dr. Basit. Maafkan saya. Jadi jelaslah bahawa banyak adab-adab yang telah diperkatakan tadi, dan harapnya kepada semua mahasiswa lah, termasuk dengan saya, sama-sama kita perbetulkan balik adab-adab semasa mengaji online. Jadi dengan berakhirnya persoalan tadi, maka berakhirlah majlis kita, forum kita secara alam maya ini pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang mengikuti live sejak daripada awal hingga ke akhir. InsyaAllah sama-sama kita menambahkan ilmu kita dan kita memperbetulkan amalan kita seharian, khususnya dalam pengajian secara alam maya ini. Terima kasih juga pada Fadhil Dr. Azhar bin Abdullah diterjemahkan oleh pelajar. Dan terima kasih juga pada Dr. Abdul Basit yang sanggup berkongsi ilmu pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lain hari, lain masa, insyaAllah. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya Arif Budiman selaku moderator memohon sejuta kemaafan. Andai ada kesalahan dari segi tutur bahasa dan sebagainya, mohon maaf. Oleh itu saya tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah. Subhanallah.